Okay, so kita proceed with 2.2.5.4 forestry. Okay, so kamu pun tahu apa itu forestry kan? Forestry itu adalah apa-apa yang melibatkan hutan. Okay, daripada dia punya sains dan juga dia punya craft of creating, managing, using, conserving and preparing forest. Macam mana kita mau memelihara dan memulihara sumber asli yang terdapat di dalam hutan, dan juga sumber-sumber yang digunakan yang bagus untuk manusia dan juga faedahnya kepada persekitaran lah. Forestry is practiced in plantation and natural stands. Kalau kita bercakap tentang hutan ni, memang banyak sangat kepentingan. Kita perlukan hutan untuk kita punya survival, untuk kehidupan kita sendiri. So antara dia punya kebaikan kepada kita sebagai manusia adalah dia menjadi habitat kepada animals, kepada hidupan, memberikan sara hidup kepada manusia lah, sebab banyak hasil yang kita dapat dalam hutan kan. Jadi penduduk kampung yang bergantung kepada sumber asli yang terdapat dalam hutan tu boleh mendapatkan rezeki ataupun nafkah lah daripada hutan itu sendiri. Selain daripada itu, dapat memberikan pelindungan, menghalang hakisan tanah, mengurangkan perubahan iklim. So banyak lagi lah sebenarnya faedah ataupun kebaikan hutan kepada kita. Over 2 million people rely on forest. Sebab hutan ini dia menyediakan kita dengan perlindungan, dengan sara hidup, rezeki, air, makanan dan juga keselamatan dari segi bahan api lah, sebab dia menyediakan bahan api kan. Jadi semua aktiviti ini secara direct ataupun indirectly, secara langsung ataupun tidak langsung, dia melibatkan hutan. So hutan ni adalah tempat sumber di mana kita dapatkan semua inilah. Selain daripada itu juga banyak lagi item yang kita boleh dapatkan daripada hutan lah, hasil daripada sumber hutan, iaitu contohnya ubat-ubatan, sumber bahan yang boleh dijadikan kosmetik dan juga bahan pencuci dan sebagainya. Hutan juga fungsi dia adalah sebagai habitat lah untuk biodiversity dan juga livelihood for humans. 80% daripada biodiversity dunia ini adalah bergantung kepada hutan sebagai habitat. And they also form the source of livelihood for many different human settlements, including 60 million indigenous people. Dan juga selain daripada itu juga banyak hutan di seluruh dunia ini adalah menjadi tempat tinggal untuk penduduk-penduduk asli. Jadi sangat pentinglah hutan ni, bukan saja kepada haiwan tetapi kepada manusia. Provide jobs for more than 13 million people across the world. Jadi hutan ni banyak sumber dan dia menyediakan peluang pekerjaan kepada 13 million manusia di seluruh dunia. Jadi bila ada sumber dalam hutan tu, jadi banyak peluang pekerjaan yang kita boleh dapatlah. Jadi kalau tidak ada hutan, pastinya kita kita punya peluang pekerjaan pun semakin berkurangan, sebab tiada sudah sumber yang kita boleh perolehi daripada hutan. Dan yang keempat, after oceans, forests are the world's largest storehouses of carbon. Merupakan tempat penyimpanan karbon selepas laut. Jadi apa maksudnya ni? Jadi hutan ni dipenuhi dengan
pelbagai tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan ni dia akan menjalankan proses fotosintesis yang menggunakan carbon dioxide, iaitu elemen ataupun sumber karbon lah. Jadi bila tumbuhan ini menggunakan sumber carbon dioxide, dia menunjukkan pengurangan elemen karbon itu sendiri yang terdapat di atmosfera kita. Okay, jadi as we know, jika terlalu banyak kadar ataupun karbon yang terdapat di dalam atmosfera, dia akan menyebabkan penipisan ataupun penipisan lapisan ozon, dan juga akan menyebabkan kita punya udara ni akan menjadi toksik. Okay, itu maksud dia lah. So dia menyerap gas greenhouse yang berbahaya yang boleh menyebabkan perubahan iklim. Okay, dan juga selain daripada itu juga dia boleh menyediakan, hutan ni menyediakan kita air yang bersih untuk minum, untuk mandi, dan juga pelbagai lagi keperluan air. And then dia protect watersheds and reduce also slowing the amount of erosion. Dia mengurangkan hakisan tanah, okay, dan juga bahan kimia daripada mencapai sumber air. And then selain itu juga dia menyediakan makanan dan juga sumber ubat-ubatan. Dan satu lagi kepentingan hutan ini, dia boleh menjadi penghalang daripada natural disaster seperti banjir dan juga hujan lebat, dan menyediakan habitat kepada lebih daripada separuh spesies yang terdapat di permukaan muka bumi ini. Okay, some of the steps we can take to conserve our forest resources. Okay, jadi lepas ni kita akan lihat ataupun lihatlah apa usaha-usaha ataupun cara macam mana kita ingin menjaga kita punya sumber hutan kita. Okay, yang pertama ni regulated and planned cutting of trees. Okay, mengawal dan juga kita merancang pemotongan pokok. So ada 3 cara lah macam mana kita boleh mengawal ataupun kita merancang pemotongan pokok. Yang pertama clear cutting, yang kedua selective cutting, dan juga yang ketiga shelter wood cutting. Kalau clear cutting ni maksudnya dalam satu tempat yang besar, yang luas itu, di mana terdapat pokok-pokok yang banyak, kita hanya kita hanya potong pokok ataupun satu kumpulan pokok yang terdiri daripada pokok yang mempunyai umur yang samalah. Okay, and then kita mark setiap tempat yang kita potong itu, and then kita kenal pasti. Okay, dan kita biarkan dia tumbuh untuk beberapa tahun lagi. Okay, itu untuk clear cutting lah. Kalau selective cutting, only mature trees are selected for cutting. Kita hanya pilih pokok-pokok yang matang saja untuk dipotong. Okay, and then dia akan mengambil proses secara bergilir lah. Ini yang ketiga, shelter wood cutting. Untuk shelter wood cutting ini, pokok yang useless trees ni, contoh maksudnya pokok yang sudah kurang kualiti sudahlah, dia akan dipotong. Kemudian dia akan diikuti dengan pokok yang quality medium, dan juga seterusnya best quality. Nanti kita akan tengok satu gambar lah untuk supaya kamu lebih faham lagi beza antara clear cutting, selective cutting, dan juga shelter wood cutting. Okay, and then seterusnya kita boleh control over forest fire. Sekarang ini kita lihat banyak sangat kes kebakaran hutan. Kenapa boleh terjadinya kebakaran tersebut? Disebabkan eksploitasi hutan lah untuk dijadikan sebagai tempat pertanian ataupun untuk pembangunan. Okay, jadi kalau kita boleh kontrol kebakaran hutan ni, kita boleh conserve lagi lah, kita boleh
memelihara ataupun memelihara lagi hutan kita. And then yang ketiga, reforestation dan juga afforestation. Okay, reforestation ni adalah perhutanan semula. And then afforestation ni pula adalah kita ambil satu tempat, and then kita jadikan tempat itu daripada bukan hutan, kita jadikan dia hutan. Okay, penghutanan sesuatu tempat. Okay, so ada bezalah antara dua ni ya. So kita boleh jalankan proses reforestation dan juga afforestation untuk sebagai satu langkah conservation lah untuk kita punya hutan. And then kita boleh check over forest clearance for agricultural and habitation purposes. Maksudnya kita boleh menjalankan pemeriksaan lah sebelum kita teruskan dengan pembersihan hutan. Pembersihan hutan ni maksudnya kita eksploitasi hutan lah untuk tujuan agriculture dan juga habitation. Jadi sebelum kita eksploitasi hutan tersebut, sebelum kita bakar ataupun kita buat apa-apa dengan hutan tersebut, kita boleh cek hutan tersebut lah. Okay, kenapa kita perlu cek? Sebab kalau kita tidak cek, kita sendiri pun tidak tahu kan yang tempat tersebutnya, hutan tersebut apa dia punya kepentingan kepada penduduk-penduduk sekitar. Sebab even di dunia sekarang ni pun masih lagi ada puak ataupun kaum yang masih menggunakan hutan sebagai tempat tinggal lah. Okay, terutamanya kepada penduduk asli kan. Jadi kalau kita eksploitasi secara penuh hutan tersebut, maksudnya kita mengabaikan kepentingan orang-orang, terutamanya orang asli yang tinggal di kawasan tersebut lah. So sebaik-baiknya kerajaan ataupun mereka yang ingin mengeksploitasi hutan ini, dia kena cek dahulu sebelum mereka clear forest untuk tujuan agriculture dan juga tempat tinggal, habitation. Protection of forest. Okay, hutan sepatutnya dilindungi lah. Okay, selain daripada pemotongan kayu balak secara komersial, okay, dan juga unorganized grazing merupakan salah satu sebab. Okay, there are several forest diseases resulting from parasitic fungi, rust, mistletoes, viruses, and nematodes which cause the destruction of trees. The forest should be protected either by use of chemical spray, antibiotics, or by development of disease-resistant strains of trees. So untuk protection of forest ni disebabkan oleh banyak penyakit yang melanda pokok-pokok ni. Jadi saya rasa kajian, lebih banyak kajian harus dijalankan lah, research dan juga aktiviti ataupun program penyelidikan untuk mahu menjaga kita punya pokok dalam hutan ni supaya lebih terjaga lah. And then proper utilization of forest and forest product. Okay, kita memang tahu yang hutan ni memang banyak dia punya sumber yang pelbagai lah, tetapi disebabkan oleh manipulasi orang yang tidak bertanggungjawab kan, and then eksploitasi hutan yang secara berleluasa ini menyebabkan kita punya hutan ini semakin lama semakin berkurang. Okay, jadi kita pun tahu kan kalau semakin kurang hutan, okay, semakin kuranglah pokok yang menjalankan fotosintesis, dan juga bila semakin kurang fotosintesis berlaku, jadi semakin banyaklah kita punya gas karbon dioksida yang terdapat di udara, di atmosfera. Jadi di situ kita melihat udara kita semakin toksik lah, dan juga dengan tingginya kadar karbon dioksida menjadikan kita punya gas, kita punya atmosfera semakin lama semakin nipis. Jadi kita kena menggunakan sumber dalam hutan ini dengan sebaik-baiknya lah. Okay? Dan juga segala sumber itu kita boleh jadi, walaupun kita tahu boleh jadikan produk, kita kena pandai-pandai menggunakan segala sumber yang terdapat dalam hutan.
Jadi antara langkah yang kita boleh lakukan adalah dengan mewujudkan hutan simpan. Okay? Jadi di negara kita, negara kita Malaysia banyak national park ataupun hutan simpan kan. Jadi hutan simpan ini ataupun national park, taman negara ini dia boleh membantu kita untuk menjaga hutan dengan lebih baik lah. Okay? Dan juga tidak lupa juga peranan kerajaan untuk konserv hutan kita. Okay? So macam mana kerajaan boleh membantu adalah dengan melaksanakan undang-undang ataupun peraturan supaya kita punya hutan lebih terjaga lah. Selain daripada itu, dia kena menguatkuasakan undang-undang yang telah dilaksanakan lah. Jadi antara usaha yang boleh dijalankan oleh kerajaan juga adalah inilah, mewujudkan akta, menjalankan kajian ataupun survey tentang sumber hutan, and then mengkategorikan kawasan hutan, supaya hutan ini kita tahu mana satu hutan yang perlu dijaga dan hutan yang perlu diambil berat. And then selain daripada itu, kerajaan juga boleh mengenal pasti di mana satu kawasan yang boleh dijalankan penghutanan semula. And then kita boleh kawal penggunaan secara komersial, iaitu produk-produk daripada hutan. And then kerajaan juga boleh membantu dari segi mengawal ataupun melindungi hutan daripada terbakar. Aktiviti seperti pelombongan dan juga bencana alam yang melibatkan hutan. Seperti yang saya sebut tadi juga, kerajaan juga boleh mewujudkan national park lah, taman-taman negara, dan juga menggalakkan lagi banyak aktiviti perkembangan hutan seperti penghutanan sosial, agroforestry dan sebagainya. Dan juga kerajaan boleh menyediakan master plan lah, sama ada long term ataupun short term untuk kebaikan ataupun untuk menjaga hutan kita. Dan juga yang tidak lupa kepentingan forest management, iaitu cara untuk menguruskan hutan. Jadi bila adanya pengurusan hutan dengan lebih baik, jadi kita punya hutan pun boleh terjaga dan kita boleh meneruskan kemandirian spesies yang terdapat dalam hutan. So boleh lihatlah antara usaha-usaha ataupun cara pengendalian hutan. Okey, ini gambar ini menunjukkan perbezaan di antara clear cutting, shelter wood logging dan juga selective cutting. So kalau clear cutting ini dalam satu kawasan yang luas tu, kita tahu ada banyak spesies pokok yang kita boleh tebang. So kita tebanglah, dan juga kita tanda tempat tersebut, untuk tujuan replantation, penanaman semula. Kalau shelter wood cutting ini kita tanam dalam satu kawasan tersebut pokok yang kita dahulukan, pokok yang kurang kualiti sampailah ke medium, and then barulah yang best quality. And then selective cutting ni kita pilih mana-mana kawasan yang terdiri daripada pokok yang ditanam daripada batch ataupun umur yang sama, and then kita tandakan tempat tersebut untuk tujuan rotation. Rotation ni penggiliran lah. Okay, so dalam gambar ini ini kita macam mana kita jalankan pemotongan pokok macam mana. Okay, so usually bila pokok tu sudah matang, kita boleh mulakan dengan first cut. Kita potong kali yang pertama lah. So 30% kita potong, dan juga kita tanda. And then mana-mana pokok yang kurang kualiti itu kita boleh potong juga. And then after 20 to 30 years, pokok yang tinggal tu dia akan membesar, dan juga dia akan menjadi well established lah. So dalam tempoh ini kita biar dia tumbuh dulu, jangan potong dulu. And then second cut,
Selepas 20 hingga 30 tahun tu, baru kita boleh second cut. Kita boleh potong kali yang kedua lah. Sama juga 30%. Jangan kita potong semua, dan juga kita fokus kepada pokok yang kurang quality. And then after another 20 to 30 years, baru kita ready untuk third cut, pemotongan kali ketiga, with removal of another 30% of the trees. And then this cycle will continue on and on. So that's all for this subtopic. Thank you.